الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Kesanggupan Talhah bersama 11 orang sahabat lain melakukan pengorbanan demi Nabi SAW. Muka surat 49. Satu kesilapan dilakukan oleh sebahagian pasukan pemanah ketika perang Uhud dengan meninggalkan kedudukan mereka sehingga sekumpulan tentera Quraisy Mekah diketuai oleh Khalid Al-Walid menyusup masuk daripada arah belakang tentera Islam. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dan kekacauan dalam barisan tentera Islam sehingga ada satu ketika hanya 12 orang pejuang yang bersama dengan Rasulullah SAW. Orang-orang musyrik menemukan Nabi SAW bersama 12 orang tersebut. Tahukah anda apa yang telah mereka lakukan sebagai pencipta sejati untuk melindungi kekasih mereka? Salah seorang sahabat yakni Talhah sanggup bersama dengan Nabi SAW di dalam medan peperangan Uhud. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam sejarah, pertengahan di dalam peperangan Uhud ini orang Islam hampir-hampir memperolehi ataupun mencapai kemenangan. Maksudnya kemenangan di hujung jari mereka lagi. Strategi yang disusun, diatur oleh Rasulullah SAW begitu hebat, begitu cantik, iaitu menempatkan 50 orang pasukan pemanah di atas bukit Uhud. Rasulullah awal-awal lagi dah berpesan, bagi nasihat, wasiat kepada mereka, yakni 50 orang pasukan pemanah yang terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi. Sama ada kita memperolehi kemenangan ataupun kekalahan, kamu semua jangan sekali-kali turun daripada bukit Uhud. Sahabat pun memang berpegang dengan apa yang disebut oleh Rasulullah. Tiba-tiba bila orang Islam hampir mencapai ataupun memperolehi kemenangan, mereka dapat peringkat awalnya membunuh pihak musuh dan merampas harta-harta daripada pihak musuh yang disebut sebagai harta fai sebelum selesainya peperangan. Kalau habis peperangan dipanggil ghanimah. Jadi bila mereka duk berebut baju besinya, pedangnya, harta-harta yang dimiliki daripada pihak musuh, yakni para sahabat yang duduk di bawah daripada bukit Uhud. Jadi sahabat yang ditempatkan, 50 orang yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW yang berada di atas bukit Uhud tu tengok, kalau kita tak turun, habis pokok ni duk agih harta, duk bagi harta, kita nak dapat apa? Bila selesai peperangan ni kita nak dapat apa? Rasulullah kata menang kalah jangan turun, sebab semua akan dapat harta ghanimah ni. Sebab dalam Quran ada sebut beberapa tempat kan, dalam hadis pun ada sebut bahawa ghanimah ini milik Allah, Rasul dan juga orang yang beriman. Jadi sebahagian sahabat ni tak sabar. Sebahagian besar mereka turun daripada atas bukit Uhud tu ke bawah duk berebut harta yang dimiliki daripada pihak musuh, yang disebut sebagai harta ghanimah ataupun harta fai. Jadi yang tinggal berapa orang? Tinggal beberapa belas orang sahaja. Jadi menyebabkan pada masa itu benteng pertahanan Islam itu telah terbuka. Khalid Al-Walid yang terkenal dengan pakar dan juga mempunyai strategi peperangan yang sangat hebat, masa tu dia jadi ketua perang bagi pihak kafir. Dia menyelundup masuk ke tengah-tengah tentera Islam. Jadi pada masa itu tentera Islam dah jadi kuncak-kacir. Kalau kita kata silat ni dah habis langkah dah, kuda-kuda pun dah hilang dah jadi peperangan berceramuk. strategi susunan yang diatur pun dah tak dapat diikuti oleh sebahagian besar daripada kalangan sahabat, duk nampak harta tu.
Jadi sebagaimana yang disebut di dalam sejarah, bila Rasulullah ini terdedah dengan bahaya serangan daripada pihak musuh, jadi tinggal 12 orang bersama dengan Rasulullah ni, sedangkan tentera kafir beramai lagi. Mereka nak menghapuskan, nak membunuh Rasulullah. Sebab bila cita-cita mereka tercapai, dapat menghapuskan Rasulullah, jadi Islam terhancur lah. Jadi seluruh dunia ini dikuasai oleh orang kafir. Sebab Rasulullah yang pembawa agama Islam merupakan Nabi akhir zaman tewas, maka di atas dunia ini berkembanglah negara orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Itulah hasrat, cita-cita mereka untuk menghapuskan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh kerana agama Islam ini adalah milik Allah, Allah Taala akan jaga agama dia. Lalu di dalam hadis ini disebut, marilah sama-sama kita renungkan kisah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Hadis-hadis yang lepas kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Pada malam ini kita jumpa pula hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Nasa'i. Jadi Imam Nasa'i ini, apa nama kitab dia? Pada pelajaran kita yang lalu, kalau sahih kita sebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau Sunan Nasa'i ini termasuk dalam sahih ke? Termasuk di dalam Muwatta' ke? Termasuk di dalam Musnad ke? Termasuk di dalam Mustadrak ke? Termasuk di dalam apa? Sunan Nasa'i. Dan dia termasuk di dalam Sunan Sittah. Dia termasuk di dalam Sunan Sittah. Maknanya buku induk yang 5. Seperti yang pertama apa? Sahih. Yang kedua, yang ketiga, Sunan Abu Daud. Yang keempat, Muwatta' tak masuk. Yang keempat apa? Tirmizi. Yang kelima, Nasa'i. Yang keenam barulah Sunan Ibnu Majah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di dalam sunannya. Daripada Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, ketika berlaku perang Uhud, Rasulullah SAW berdiri di antara 12 lelaki Ansar. Kita tengok dalam sirah yang lepas, orang Ansar ni dia tak akan tinggal Rasulullah. Sebab tu bila Rasulullah pergi ke Mekah nak tunaikan haji atau umrah kan, orang Ansar dah mula sedih dan menangis. Kok Rasulullah terus meninggalkan mereka, mendiami kota Mekah. Sebab Mekah tempat negeri kelahiran dia. Kan sebahagian sahabat ni dia ada syok pada Rasulullah. Rasulullah ke Mekah ni mungkin dia nak duduk di Mekah dah, nak tinggalkan kota Madinah. Dia akan meninggalkan kita. Maknanya keberkatan itu dapat kepada orang-orang Mekah. Jadi bila Rasulullah tahu mereka cemburu, tengok reaksi muka mereka, mereka telah taruh syak wasangka kepada Rasulullah. Rasulullah sebut, tidak begitu, aku tetap akan bersama dengan kamu, aku berhijrah dengan kamu ke negeri kamu dan aku akan mati di sana. Selepas daripada itu, sahabat-sahabat daripada kalangan Ansar ni menangis kerana dia salah membuat tanggapan kepada Rasulullah SAW. Jadi pada malam ini kita bincang tentang peperangan Uhud. Ini adalah merupakan sebahagian daripada bukti lagi orang Ansar tidak akan meninggalkan Rasulullah. Dia kata di sini Rasulullah berdiri di antara 12 lelaki Ansar, termasuk Talhah bin Ubaidillah. Kemudian kaum musyrikin menemukan mereka. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang akan dapat berhadapan dengan mereka? Talhah menyahut aku. Demo musyrikin ni duk cari di mana Rasulullah bersembunyi, kerana benteng Islam telah dicerobohi. Hasil daripada perancangan yang telah diatur oleh Rasulullah ini tidak dipatuhi. Sebab itu ada kata-kata yang terkenal yang disandarkan kepada Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak disusun, kebenaran tanpa strategi dapat ditewaskan dengan kebatilan yang berdasarkan kepada strategi.
sama ada kita berperang, berjuang melalui dakwah ke, di dalam peperangan ke, strategi pilihan raya ke, berjuang melalui pilihan raya ke, semua kena ada strategi. Kalau tak ada strategi, tak ada penyusunan yang rapi, bagi orang yang berada di atas kebenaran, memperjuangkan agama Allah, dia akan tewas. Sekiranya orang kafir ataupun pihak yang memperjuangkan kebatilan mempunyai strategi yang baik. Tengok di dalam peperangan Uhud macam mana strategi yang disusun oleh Rasulullah ni tidak dipatuhi, akhirnya kalah. Sepatutnya Islam tak perlu strategi, kerana Islam adalah agama yang diredai oleh Allah. Sudah tentu Allah Ta'ala bantu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah Islam. Sebab itu ada satu kata-kata masyhur daripada orang politik kan. Kita ni bukan nak menang, nak redha Allah. Ada pihak-pihak yang lain kata tak betul cakap macam tu. Bukan nak menang, nak redha Allah. Redha Allah pun nak, menang pun nak. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala takkan redha, takkan bagi kemenangan kalau tak ada strategi. Maknanya orang politik pun ambil. Maknanya strategi ni adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting di dalam sesuatu perjuangan. Sesuatu perjuangan yang berlandaskan kepada kebatilan, kesyirikan, kesesatan boleh menang kalau dia ada strategi. Allah Ta'ala bagi semua di atas sifat Allah Ta'ala Maha Adil. Siapa yang berjuang berdasarkan strategi penyusunan yang rapi, dia boleh bagi menang. Tak semestinya bila kita kata berjuang di atas dasar Islam mesti menang. Ukuran menang di sini adalah menang di atas dunia. Adapun menang di sudut hakiki, orang Islam sentiasa menang lah. Dia terbunuh di dalam peperangan pun dia menang. Tewas di dalam peperangan pun menang. Sebab Allah Ta'ala kata, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu kata orang yang mati pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mati, bahkan dia hidup, tetapi kamu tidak menyedari. Di sudut hakikat memang menang, tetapi ukuran penilaian dunia kita boleh kalah walaupun duduk di atas kebenaran. Kita tengok apa yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i ini. Dia kata apa? Tinggal 12 orang Ansar bersama dengan Rasulullah, termasuk Talha bin Ubaidillah. Kemudian kaum musyrikin menemukan mereka. Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang akan berhadapan dengan mereka? Talha menyaut, aku Rasulullah. Tengok, dia terus jawab aku. Maknanya aku biar berdepan dengan mereka. Mereka tu ramai orang kafir tu. Orang Islam dah ramai, sebahagian mereka yang terbunuh. Talha menyambut aku. Rasulullah bersabda, kekal di tempatmu. Lalu berkata salah seorang daripada kalangan mereka, aku wahai Rasulullah. Semua kata, wahai aku Rasulullah, aku yang akan berhadapan dengan mereka. Orang lain pula kata, wahai aku Rasulullah, aku akan berhadapan dengan mereka. Apa maksud? Maksudnya biarlah mereka mati, mereka ditimpa suatu musibah di dalam peperangan, kecederaan, kematian, tak apa, jangan Rasulullah meninggal dunia. Yang duk jaga Rasulullah pada masa tu apa orang? 12 orang. Orang kafir masa tu ramai. Mereka kata, aku wahai Rasulullah. Lalu dia pun maju melawan musuh sehingga diri terbunuh. Sebahagian daripada orang Ansar ni kata aku, dia pergi sampai terbunuh. Kemudian Rasulullah SAW menoleh ke tepi. Tiba-tiba baginda ternampak kaum musyrikin, lalu bersabda, siapakah yang akan seterusnya yang berhadapan dengan mereka? Tengok satu sudut yang lain, penjuru yang lain, pihak yang lain, tengok musyrikin ramai. Siapa yang akan berhadapan dengan mereka? Seterusnya Talha menyahut, aku. Rasulullah SAW kekal di tempatmu, kamu duduk di situ. Lalu seorang lelaki daripada Ansar berkata, aku. Baginda SAW bersabda, kamu. Lalu dia pun maju melawan musuh sehingga dirinya terbunuh. Setiap orang yang menawarkan diri, yang kata aku akan berhadapan dengan mereka, semuanya terbunuh. Dan sahabat pun faham, bila menawarkan diri, dia maju ke hadapan demi mempertahankan Rasulullah, dia akan mati. Sebab masa tu ramai sangat. Ramai sangat, maknanya tentera daripada pihak musuh, orang Islam dah tinggal sedikit. Kemudian baginda terus mengulangi soalan yang sama. Pada setiap kali itu juga keluar seorang demi seorang lelaki Ansar lalu melawan seperti yang sebelumnya sehingga terbunuh. Setiap kali Rasulullah kata, siapa yang akan berhadapan dengan mereka? Semua angkat tangan, aku nak pergi.
Maknanya berlumba-lumba nak mati. Tengok sahabat ni nak mati seronok sangat. Sebab mereka tahu apa akibat, apa kesan daripada kematian selepas syahid. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Orang yang mati syahid ni Allah Ta'ala sebut di dalam banyak tempat, di antaranya di dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala akan memberi kabar gembira. Di atas dunia mereka nampak apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasul. Bila mereka mati, terus nampak. Atas dunia nampak bayangan, tak nampak di sudut hakikat apa kelebihan orang mati syahid. Sehingga disebut di dalam hadis Nabi SAW, orang yang mati syahid ini kalau dia diberi rezeki mati, dia nak hidup selama sebanyak 6 kali. Hidup, dibunuh, hidup semula, dibunuh, hidup semula, dibunuh. Sebab bila dia dibunuh, darah yang pertama gugur di atas muka bumi Allah ini, segala dosa-dosanya dia diampun oleh Allah dan dia ditunjukkan syurga. Dia terus nampak syurga. Sebab tu sahabat ni nak mati ni gairah sangat, suka sangat. Maknanya kemaruk nak mati. Sebab tu mereka berperang dengan begitu hebat, dengan penuh keberanian. Ada di kalangan sahabat, ada di kalangan mereka tidak sempat melibatkan diri di dalam suatu peperangan, tercicir dengan sebab dan urusan-urusan yang tertentu, lalu dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Taala wajibkan sekali lagi peperangan, berlaku jihad antara orang Islam dengan orang kafir, aku akan memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana aku akan berperang dengan orang kafir. Bagaimana kesungguhan aku, bagaimana ketangkasan aku berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Tak lama daripada itu Allah Ta'ala takdirkan berlaku peperangan yang berikutnya, iaitu di dalam peperangan Ahzab. Sahabat yang berjanji demikian kepada Allah untuk berperang pada jalan Allah dan nak mati syahid, dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala syahid sebagaimana yang dia idam-idamkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sebahagian daripada orang mukmin itu adalah rijal. Apa makna rijal? Rijal, lelaki-lelaki, pejuang-pejuang. Sebab dalam Al-Quran beberapa tempat yang Allah Ta'ala sebut rijal. Rajulun, rajulani, rijal. Kalau kaki, rijulun, jamak kaki apa dia? Rijulun, rijlani, arjulun. Kalau lelaki, rajulun, rajulani, rijal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Allah Ta'ala sebut rijal. Rijal ini pemuda adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kerana semangat mereka. Tubuh badan mereka yang sehat, semangat mereka yang tinggi. Rijal lah yang mampu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mampu memperjuangkan agama Allah. Kalau kita tengok perkataan rijal, dia Allah Ta'ala tentukan kepada pejuang. Kalau orang tua, dia sebut apa? Orang tua, kalau orang tua, apa peranan sebagai orang tua? Dia jaga masyarakat, jadi ketua, jadi pemimpin. Kalau berjuang, dia letak siapa dia? Pemuda. Maknanya jangan kita abaikan, maknanya usia muda kita. Jangan kita sia-siakan usia muda kita ini dengan perkara-perkara yang larau. Kerana dan usia muda inilah suatu usia yang suatu kesempatan, peluang keemasan untuk kita meningkatkan pahala yang sebanyak mungkin di dalam melakukan ibadat-ibadat bagi mendampingkan diri kepada Allah sebelum sampai usia tua. Usia tua, badan kita pun dah lemah, urat-urat kita pun dah kendur, pemikiran kita pun dah kusut memikirkan berbagai-bagai perkara, nak ibadat pun tak semangat, apatah lagi berjuang. Jadi kita ambil peluang kita orang muda ni untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan amal bakti kita kepada Allah, persiapan untuk kita meninggal dunia. Kita tengok bagaimana sahabat ni, di dalam usia mereka yang muda, mereka menghabiskan usia mereka berperang, berjuang bagi menegakkan agama Allah.
Lalu seorang lelaki daripada Ansar berkata, aku baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu. Lalu dia pun maju melawan musuh sehingga terbunuh. Kemudian baginda terus mengulangi soalan yang sama pada setiap kali itu juga keluar seorang demi seorang lelaki Ansar lalu melawan seperti orang yang sebelumnya sehingga terbunuh. Akhirnya tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Talha bin Ubaidillah. Yang ni yang kita nak sebut ni. Akhirnya tinggal dia dengan Rasulullah. Siapa lagi yang akan maju, akan berperang orang kafir? Tak ada orang lain lah, tinggal dia seorang. Daripada kalangan sahabat. Siapa seterusnya? Talha menyebut aku. Talha pun maju ke hadapan melawan musuh sebagaimana yang dilakukan 11 orang yang terbunuh tadi. 11 orang tu semua mati. Tinggal dia last, dia orang yang ke-12. Sehingga terputus jari beliau akibat tangan beliau dilibas dengan pedang musuh. Jari putih. Macam mana kita? Nak teruskan berperang ataupun nak balik berubat dulu, letak minyak gamat dulu. Kalau anda kata situasi keadaan itu berlaku kepada kita, nak terus berperang ke tidak? Ke nak balik balut tangan dulu, buah minyak gamat dulu? Macam mana? Sahabat tak balik buah minyak gamat. Dia terus berperang. Apa yang dia idam-idamkan syahid. Aduh, beliau menggerang kesakitan. Rasulullah SAW pun bersabda, kalau engkau sebut bismillah, niscaya para malaikat akan mengangkatmu. Sedang semua orang memandang. Setelah itu Allah menyekat kemarahan kaum musyrikin. Bila dia sebut aduh, contohnya sakit. Aduh, sakit. Musuh tahulah. Dia mau duk cari Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sedang bersembunyi. Kalau kita tengok dalam riwayat yang lebih panjang, Rasulullah ni sampai tangan dia kena tetak, dia tepih daripada pedang pihak musuh, kena tetak tangan. Bila musyrikin tanya, orang Islam boleh menang tak? Siapa lagi orang Islam yang akan bangun? Sayyidina Umar nak jawab. Lepas tu Rasulullah kata jangan jawab, diam, sebab masa tu kita sikit. Bilangan orang Islam dah tak ramai. Sayyidina Umar panas Tapi Rasulullah kata biar, sabar dulu. Jadi kalau kamu bersebut bismillah, niscaya malaikat akan datang. Niscaya para malaikat akan mengangkat sedangkan semua orang memandang. Setelah itu Allah menyekat kemarahan kaum musyrikin. Allah Ta'ala dengan kuasanya menyekat kemarahan kaum musyrikin, walaupun di dalam keadaan mereka sangat ramai, jumlah orang Islam makin lama makin berkurang dengan sebab syahid. Allahu Akbar. Seramai 11 orang sahabat sanggup menggadai nyawa mereka sebagai tebusan buat kekasih mereka dan kekasih Tuhan semesta alam. Perbuatan orang yang ke-12 iaitu Talha bin Ubaidillah mempertahankan baginda pula bukanlah seruan, bukanlah sesuatu yang calang-calang. Beliau telah memerangi musuh sebagaimana yang dilakukan 11 orang tadi, sehingga tangan beliau lumpuh, jari putus, tangan lumpuh. Bila urat putus kan, tangan tak boleh nak angkat, lumpuh. Itu kesannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Qais, beliau berkata, aku pernah melihat tangan Talha yang lumpuh demi melindungi Rasulullah SAW. Tangan itu juga menjadi saksi di hadapan Allah. Sebab apa jadi lumpuh di akhirat besok? Sebab mempertahankan Rasulullah. Dia kena libas pedang dengan orang kafir. Demi Tuhan yang menciptakan Muhammad, alangkah bahagia dan sucinya tangan yang lumpuh demi melindungi orang yang paling dicintai dan paling suci di sisi Allah. Alangkah bahagianya pemilik tangan tersebut. Bukan setakat tangan beliau sahaja yang terkesan dan lumpuh ketika melindungi sang kekasih, bahkan seluruh anggota badan beliau turut terkesan, di mana terdapat padanya lebih kurang 70 kesan luka. 70 kesan luka. Sama ada panah ke, tombak ke, pedang ke, 70 kesan luka. Ini semua menjadi saksi di hadapan Allah. Maknanya kadang-kadang pahala yang kita perolehi melalui ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, kadang-kadang melalui sedekah. Orang yang banyak duit dia sedekah. Kadang-kadang pahala dihasilkan melalui jihad. Ada kalangan sahabat ni jihad dia. Ada yang lebih ibadah, ada yang lebih jihad, ada yang lebih memberi sumbangan. Macam-macam cara. Tengok hebatnya. Asalnya semua tindakan-tindakan, usaha-usaha yang mereka lakukan itu semuanya untuk mencari mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi untuk memenangkan Islam itu dengan berbagai-bagai cara. Ada yang menyampaikan ilmu, ada yang terlibat di dalam perniagaan. Bila mereka jadi kaya raya, mereka bagi sumbangan yang banyak kepada perjuangan Islam. Jadi orang Islam ni nak maju, bukan semua orang jadi orang alim je. Semua jadi ustaz. Tak ada orang nak berniaga. Tak ada orang nak pergi perang. Sebab itu disebut dalam Quran, dalam surah apa? Surah At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dia tak kata waliyata'allamu, dia kata waliyatafaqahu, belajar dengan faqih. Tak perlu kamu jadi ustaz. Belajar agama, masuk sekolah tahfiz, tak perlu niat nak jadi ustaz, nak jadi orang yang faqih. Malaysia tidak ketandusan ataupun kekurangan ustaz dan tok guru. Ingat malam ni di negara kita Malaysia tidak ketandusan, kekurangan tuan-tuan guru dan juga ustaz-ustaz. Yang kurangnya, yang tandusnya di Malaysia ini orang yang pakar tentang agama, yang faqih tentang agama. Ustaz-ustaz berlambak, tok guru pun berlambak. Tak susah hati tentang bilangan tok guru ataupun ustaz. Yang kita susah hati orang yang kurang faqih di Malaysia ni terlalu kurang. Tak faqih, tak mendalam di dalam bidang agama. Dia masuk sekolah agama, belajar agama, masuk universiti, masuk pondok, tapi tidak faqih. Ini yang jadi masalah yang menyebabkan orang jadi kelahi, berbalah di antara satu sama lain. Sebab tidak boleh meraihkan perbezaan pendapat kerana dia tak tahu. Dia tahu apa yang dia belajar sahaja, kitab yang dia baca sahaja. Kitab lain dia tak baca. Maklumat yang ada pada orang lain dia tak tahu, menyebabkan dia kata salah. Jadi maknanya untuk memajukan agama Islam ini kena terlibat di dalam berbagai-bagai bidang. Imam Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan daripada Aisyah, yang meriwayatkan daripada Abu Bakar. Aisyah pula ambil daripada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, kemudian kami menemukan Talhah dalam salah satu lubang besar. Kami terkejut melihat lebih kurang 70 kesan luka di tubuhnya akibat tusukan lembing, tembakan anak panah dan libasan pedang. Terjatuh dalam lubang besar. Maknanya tak boleh nak bergerak lah, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak meneruskan perjalanan lah. Dah 70 kesan luka. Kalau kita boleh, satu tikaman pun kita boleh menyebabkan kita pengsan, apatah lagi bau darah, memang tak tahan. Ni 70 kesan luka. Setiap kali Abu Bakar As-Siddiq teringat akan peristiwa perang Uhud, beliau akan menangis. Kemudian berkata, hari itu perang Uhud adalah hari Talhah. Semoga Allah meredai beliau, Abu Bakar As-Siddiq serta semua pencinta yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejati. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.